Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini saya nak just sekadar sharing lah, okay? Sekadar perkongsian. Sebab saya memang gunakan TradingView untuk buat kajian saham dan sebagainya. Tapi lately, baru sehari dua ni, rasanya baru semalam ada satu fungsi tambahan yang telah dimasukkan oleh TradingView ke dalam salah satu features lah yang ada kat TradingView, iaitu statistik berkenaan dengan COVID. So kalau tengok dekat TradingView dekat sebelah kanan ni, bila buka kan, kita boleh nampak yang kes-kes berkenaan dengan COVID-19 ni, dia punya statistik dia ada 3 option lah dekat sini. Ditulis confirm case, recovered iaitu yang dah sembuh, confirm yang dah memang dah sah lah, recovered ni yang dah sembuh, dan death iaitu kematian. So kalau tengok yang ini, dia ambil yang world punya ini kita panggil graph lah. Okay, kalau macam traders dia panggil chart lah kan, tapi kita panggil graph lah, ataupun statistik. Stat ni statistik lah. So kalau tengok dekat dunia world, bilangan keseluruhan lah, pertambahan sebanyak 12%, 12.14% daripada biasanya kalau pertambahan ni daripada yang hari sebelum. Okay, daripada hari sebelum, so dia bertambah. So kalau tengok China, okay, world dulu, 272,166 pesakit yang di confirm, okay, yang di confirm. Yang recovered pula 87,256 pesakit yang sembuh, dan yang mati adalah 11,299 orang seluruh dunia yang meninggal. 11,299 orang. So agak tinggi lah, okay, daripada Februari hingga Mac. Dia dekat sini dia agak exponential lah, dia punya kenaikan dia. Recovered macam agak mendata, tapi confirm case naik dengan mendadak. Okay, so kita tengok China. China confirm case dah berkurang, bukan berkurang, dia mendata. Recovered menaik, kematian masih lagi menaik. Tapi yang confirm case yang baru diagnose menurun lah, bukan menurun lah, dia macam mendata dan hopefully menurun lah kan. So kita tengok Itali, okay, kalau tengok China, confirm case 81,250 setakat hari inilah, 0.12% kenaikan berbanding sebelum. So kecil lah berbanding dengan yang world, yang dunia. World ni mungkin most probably termasuk Malaysia lah. Kalau tengok Itali pula, 47,021 kes diagnose, confirm, meningkat secara mendadak, macam exponential, meningkat secara mendadak sebanyak 14%, 14.59%. Lepas tu dia punya recovery 4,440, dan kematian adalah 4,032. So recover tinggi sikit daripada mati, tapi mati agak tinggi lah. So kalau recover 4,000, mati 4,000, macam 50-50 chances untuk recover, 50-50. So kita tengok pula Iran, total case untuk diagnose 19,644, 6% kenaikan. Yang jumlah yang sembuh 6,745, jumlah kematian 1,433. Spanyol confirm case 20,000. Saya back. Okay, kita tunggu di loading balik. Spanyol, sorry, saya pergi tekan pula. Okay, 20,410 case yang diagnose, recovered 1,588, dan kematian 1,043. Sama juga, almost 50-50, mati dan sembuh. Okay, Jerman 180, okay, kita tengok confirm case 19,848, sembuh baru 180, kematian 67. Okay, yang ni negara-negara yang ditulis kat sini yang most significant lah, yang most significant. So kalau kita tengok
Okey, cuba kita tengok yang lebih besar. Kita tengok secara lebih besar. Yang ni yang worldwide. Dia dah masuk kat sini confirm recover dengan death kan. Confirm naik secara mendadak. Dia exponential daripada Februari sekarang ni 12 Mac. 12 Februari hingga 12 Mac. Dalam masa tempoh sebulan ni tiba-tiba naik secara mendadak. Most probably cluster lah, kes-kes cluster lah. Sebab yang ni yang diagnosis awal mungkin yang tak ada simptom. Bila dah mula ada simptom, orang dah mula buat saringan. Bila dah mula buat saringan, orang yang didiagnose tu mula mendedahkan siapa dia punya kontak. Sama ada dia punya family member, saudara mara ataupun rakan-rakan yang dia pernah bersama. Sebab itu dalam masa proses ni adalah nak cari siapa yang dia pernah kontak yang peringkat awalnya tak ada simptom, peringkat ini dah mula ada tanda-tanda. Okay. So lepas tu barulah ramai-ramai pergi check dan ramai-ramai positif, sebab tu dia exponential lah. Itu most probably boleh jadi macam tu lah. Okay. Kalau kita tengok dekat China, new case dah berkurang, recovered dah meningkat dan kematian pun dah berkurang lah. Itali kematian dengan recovered macam saya tunjuk tadi lah 50-50. Tapi new case meningkat secara mendadak. Okay. Di Iran new case meningkat mendadak, recovered pun meningkat. Kematian masih berkurang lah. Spanyol kematian dan recovery almost menghampiri, tapi dia punya new case meningkat secara mendadak. Jerman pun peningkatan secara mendadak. Amerika pun peningkatan secara mendadak. Cuma satu je yang kita doakan supaya jangan ada nama Malaysia dekat chat ni. Okey. Jangan sehingga ada nama negara kita dekat chat. Okey. Jepun pun belum ada, negara-negara Asia belum ada lah kat dalam ni. So semoga statistik ni memberikan satu idea lah betapa benda ni merebak secara worldwide dan majoriti masyarakat dia tak tahu, tak tahu dah terkena, dan bila dah tahu yang dia terkena baru nak cari balik saudara mara, kawan-kawan, rakan-rakan yang kontak, yang duduk rapat ke, yang bersalam ke, yang apa-apalah yang melibatkan kontak kan, baru nak diagnose. Dan bila dah masing-masing tahu yang dia ada possibility kontak dengan pesakit ataupun yang dah didiagnose, baru masing-masing nak buat saringan dan serbu klinik ke sebagainya, dia akan jadi exponential. Okay. Sebab tu kerajaan mengarahkan agar buat social distancing, jarak, menjaga jarak, dan kalau boleh berkurung kat rumah, supaya kita tak tahu kita dah ada positif ataupun tak, especially kalau kita tak pergi diagnose lah. So kalau boleh cuba quarantine, self quarantine. Sekiranya ada simptom dan simptom makin teruk, terus pergi ni lah, pergi hospital, klinik dan sebagainya. Ambil tindakan yang sebetulnya lah. Okay, buat saringan, pastikan betul negatif ataupun positif. Kalau rasa-rasa macam ada pernah kontak dengan pesakit ataupun siapa-siapa yang ada possibility untuk dapat COVID-19, sebab kita tak tahu, dia terlampau mudah berjangkit dan dia akan menyerang, especially dia akan jadi teruk sekiranya seseorang tu ada underlying medical illnesses, masalah paru-paru ke, ada chronic medical illnesses, medical problem kan, merokok dan sebagainya. Sebab paru-paru ni kalau merokok, dia punya kerusakan dalaman paru-paru tu lah menyebabkan immune system paru-paru tu sepatutnya normal jadi tak normal. Okay. Sepatutnya kalau orang merokok ni memang efek dia mungkin lagi cepat lah. Okay. So harap-harapnya semoga Malaysia tak jadi macam ni lah, tak jadi macam ni, tak jadi macam Itali, tak jadi macam Jerman, Amerika, Spanyol, Iran. Semoga kita boleh tak sampai macam ni pun. Semoga kita peringkat awal kan. Daripada Februari ke Mac ni dah sebulan. Okay, Februari ke Mac, tengok macam China dalam masa sebulan meningkat secara mendadak. Lepas tu dia berjaya kontrol, new case dah berkurang. Okay. Semoga dengan
bantuanlah kerjasama yang diberikan oleh semua rakyat Malaysia, negara kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, tindakan yang sebaiknya untuk mengawal wabak ini. Dan ini memang wabak lah, kita bila orang cakap tentang wabak ni, dia apa ni, WHO pun dah cakap pandemik. Pandemik dia global scale, dia bukan pada sesuatu tempat tertentu sahaja, global. Dan virus ni bergerak melekat kat badan, melekat kat baju, melekat kat dalam badan kita. So ke mana orang tu bergerak, ke situlah dia bergerak. Okay, dia cross border dan sebagainya. Okay. So semoga perkongsian ini sedikit dapat memberikan input lah kan, input pada kita masing-masing, so kita tengok statistik yang sebenar. Okay. Wallahualam, kalau ada salah silap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.